Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Apa khabar anda pada hari ini? Jadi cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu dalam channel Cikgu Asna Ismail. Jadi kamu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu ini sebagai tanda kamu menyokong usaha-usaha pendidikan yang telah cikgu laksanakan. Okey, baiklah. Kamu semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Jom, cikgu akan ajar kamu satu lagi teknik iaitu teknik abjad. Dan teknik ini sangat sesuai untuk penulisan karangan yang berkenaan tentang langkah, tindakan, peranan, fungsi dan juga tanggungjawab. Baiklah, jadi cikgu harap kamu boleh keluarkan tapak tangan kamu. Jadi kalau karangan inginkan ataupun soalannya berkaitan dengan peranan, tanggungjawab, langkah, tindakan, jadi ada 6 pihak lah yang boleh memainkan peranan, tanggungjawab, memainkan fungsi ataupun mengambil tindakan. Jadi kamu ikut sama-sama dengan cikgu. Yang pertama ialah di, kedua ialah ke, se, ke, ma, mi. Jadi di, ke, se, ke, ma, mi. Jadi cikgu nak kamu ulang bersama-sama cikgu. Di, ke, se, ke, ma, mi. Okey, di ialah diri pelajar ataupun diri remaja ataupun diri individu lah. Yang kedua ialah ke ialah keluarga, se ialah sekolah, ke ialah kerajaan, ma ialah masyarakat dan mi ialah media massa. Jadi ada 6 pihak lah yang kamu kena ingat bila soalan berkaitan dengan tindakan, fungsi, langkah, tanggungjawab dan tindakan. Baiklah, untuk yang pertama pihak yang terlibat yang sangat penting ialah diri lah, iaitu sama ada diri pelajar, diri remaja atau individu. Jadi di sini cikgu gunakan abjad diri pelajar. Yang pertama ialah di. Di ialah disiplin diri. Ini sangat penting. Disiplin diri sangat penting untuk membentuk pelajar yang lebih bersasiar mulia dan yang lebih berdisiplin diri. Dengan disiplin akan membantu pelajar mencapai segala cita-cita dalam pelajaran atau cita-cita dalam kerjaya dan apa sahaja perkara yang pelajar inginkan. Jadi memang benarlah disiplin ini sangat penting. Okay, yang kedua, pelajar perlu ingat Allah ataupun ingat ajaran agama. Jadi bila pelajar mengingati Allah ataupun ajaran agama, ia akan menjadi satu benteng kepada para pelajar untuk mengelakkan diri ataupun untuk menghalang pelajar daripada terlibat dengan perkara-perkara gejala sosial lah, yang perkara-perkara yang tidak baik. Jadi para pelajar perlu menanamkan ajaran agama dalam diri mereka, diri kamu semualah. Okay, seterusnya R ialah rajin berusaha. Ini sangat penting lah. Memang benar untuk mencapai sesuatu impian, sesuatu cita-cita, sesuatu kejayaan, para pelajar perlulah rajin berusaha kerana usaha itu tangga kejayaan. Seterusnya yang kedua ialah ingat nasihat. Jadi memang benar pelajar perlu ingat segala nasihat yang baik-baik yang diberikan oleh ibu bapa ataupun oleh guru ataupun oleh rakan-rakan ataupun oleh sesiapa sahaja yang sangat menyayangi diri kita ni. Jadi kita perlu ingat segala nasihat mereka sebagai satu pedoman untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Seterusnya perancangan diri. Ini sangat penting juga kerana pelajar perlu mempunyai perancangan dirilah untuk masa depan, sama ada nak mencapai cita-cita dalam bidang pendidikan ataupun perancangan untuk untuk mendapat kerjaya yang lebih baik. Jadi dengan perancangan diri ini akan membantu pelajarlah untuk menyusun atur langkah kamu semua demi mencapai cita-cita kamu. Seterusnya, eratkan hubungan. Jadi pelajar perlu mengeratkan hubungan terutamanya dengan ibu bapa, kemudian dengan adik-beradik, dengan guru
dengan rakan-rakan. Jadi hubungan yang erat ini akan menjadikan kehidupan individu ataupun kehidupan remaja ataupun kehidupan pelajar itu lebih teratur sebab pelajar ataupun individu dilingkungi oleh oleh golongan yang sentiasa mengambil berat tentang diri kita ni. Jadi pelajar memang perlu menjalinkan hubungan yang erat kepada ahli keluarga, kepada rakan, kepada guru dan sebagainya. Kemudian L ialah latihan berterusan. Latihan berterusan ni memang sangat penting lah sebab dengan latihan saja kita akan dapat meningkatkan kemahiran kita, pengetahuan kita dan juga dapat meningkatkan bakat kita. Jadi kalau pelajar, sebagai contoh, pelajar berminat dalam bidang sukan. Jadi pelajar perlu latihan yang berterusan dalam bidang sukan yang pelajar minati. Kemudian contohnya pelajar minat dalam belajar tentang masakan contohnya. Jadi pelajar perlu latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran dalam seni masakan. Itu maksudnya latihan yang berterusan. Latihan berterusan ni boleh pelajar dapati melalui pembacaan atau menonton video-video yang berkaitan tentang kemahiran ataupun boleh bertanya tentang orang yang terlibat dalam sesuatu pekerjaan dan sebagainya. Kemudian pelajar perlu ialah ambil peduli ataupun cakna. Maksudnya di sini pelajar perlu ambil tahu apa saja perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Pelajar tidak boleh bersikap seperti katak di bawah tempurung. Pelajar mesti mengambil tahu apa yang berlaku di persekitaran mereka. Jadi hal ini akan membantu pelajar untuk menambahkan pengetahuan mereka atau dapat menambah pengalaman mereka. Sebagai contoh mungkin berlakunya masalah di satu kejiranan. Jadi pelajar boleh terlibat sama untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya di satu kawasan kejiranan tu berlaku masalah pencemaran alam. Jadi pelajar boleh ambil peduli dan turut sama dalam mengatasi masalah pencemaran alam tersebut. Okay, kemudian J ialah jelaskan matlamat atau cita-cita. Ini sangat penting. Pelajar perlu mempunyai matlamat atau cita-cita yang jelas. Okay? Sebab kalau kita ada cita-cita ataupun matlamat yang jelas, kita tak dapat membuat satu perancangan tadi, kaitkan dengan perancangan diri. Kita tak boleh nak merancang ke arah mana kita ataupun langkah mana kita nak mencapai matlamat atau cita-cita kita. Jadi kita mestilah mempunyai matlamat atau cita-cita yang jelas. Okay, kemudian amal tingkah laku mulia. Jadi memang para pelajar perlu mempunyai amalan tingkah laku yang mulia. Memang sebagai manusia memang kita perlu mempunyai amalan tingkah laku yang mulia seperti amanah, bertanggungjawab, berani, tingkah laku yang bersopan santun, yang mana semua amalan mulia ini akan membentuk diri pelajar sebagai individu yang berdisiplin, sebagai individu yang akan dihormati, sebagai individu yang akan menjadi contoh kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah rela berkorban. Maksudnya rela berkorban ni pelajar boleh contohnya lah rela berkorban dari segi masa, tenaga, wang untuk mencapai sesuatu matlamat. Contoh sekarang ni pelajar rela berkorban masa kamu tidur, masa kamu menonton televisyen, menonton video ataupun masa kamu melayari internet, masa kamu bermain game contohnya lah, sebab kamu nak menghadapi peperiksaan. Jadi kamu kena berkorban untuk mencapai kejayaan. Kamu kena fokus tentang matlamat hidup kamu ni. Okey, jadi cikgu harap jelaslah apakah peranan diri pelajar untuk mencapai sesuatu perkara. Kita seterusnya akan melihat peranan yang dimainkan oleh ibu bapa. Untuk abjad yang pertama iaitu abjad I. Jadi di sini ibu bapa perlu ingat tanggungjawab terhadap anak-anak. Jadi tanggungjawab
ibu bapa terhadap anak-anak antaranya ialah mendidik, memberikan kasih sayang dan juga memberi perlindungan kepada anak-anak mereka. Ini tanggungjawab ibu bapa yang utamalah terhadap anak-anak mereka. Seterusnya, ibu bapa perlulah bersikap adil dan sabar. Adil dengan anak-anak tanpa ada sikap pilih kasih. Jadi untuk mengelakkan anak-anak merasai bahawa diri mereka terpinggir ataupun tersisih daripada adik-beradik mereka yang lain. Selain itu, ibu bapa juga perlulah bertindak dengan bijak. Bijak untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak-anak. Seterusnya, ibu bapa perlulah ujaran sopan. Maksudnya, ibu bapa perlulah bertutur dengan anak-anak dengan cara yang bersopan. Jadi, kerana tingkah laku ibu bapa ni selalunya akan diikuti oleh anak-anak. Contohnya, kalau ibu bapa bercakap dengan kasar, jadi anak-anak juga tidak mustahil akan bercakap dengan kasar. Kerana di mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi ataupun bapa borek anak rintik. Ataupun orang kata bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Seterusnya, dia juga sangat penting. B, iaitu abjad B. Ibu bapa perlulah memberi nasihat kepada anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka ada melakukan kesilapan, ibu bapa perlulah memberi nasihat-nasihat yang dapat membantu anak-anak berubah sikap. Ataupun ibu bapa boleh memberikan nasihat supaya anak-anak dapat mencapai matlamat hidup dia. Ataupun ibu bapa boleh memberikan sokongan atau motivasi kepada anak-anak untuk lebih berjaya. Sebagai contoh, kalau anak-anak berminat dalam bidang sukan, ibu bapa boleh membelikan peralatan sukan yang sesuai. Kalau anak-anak minat membaca, ibu bapa boleh berikan sokongan dengan memberikan bahan-bahan bacaan yang sesuai. Seterusnya, ajar ilmu agama. Ini sangat penting kerana kita sedia maklum ajaran agama ataupun penerapan nilai-nilai murni ini sangat penting sebagai satu benteng kepada anak-anak. Benteng keimanan, benteng diri untuk berfikir dengan lebih baik, mana yang baik ataupun mana yang buruk. Okey. Jadi ibu bapa boleh menghantar anak-anak ke kelas-kelas agama ataupun kelas kafah, ataupun ibu bapa boleh membelikan buku-buku agama yang sesuai untuk anak-anak baca, ataupun ibu bapa boleh membawa anak-anak mendengar ceramah ataupun mengikuti aktiviti keagamaan yang sesuai. Seterusnya, yang ini juga sangat penting, ibu bapa mestilah memastikan keselamatan anak-anak, dan juga ibu bapa mesti pantau pergaulan atau tingkah laku anak-anak. Ini sangat penting. Jadi ibu bapa perlu memastikan keselamatan anak-anak mereka sama ada di rumah ataupun di luar rumah. Jadi ibu bapa juga perlulah mengetahui latar belakang rakan-rakan anak-anak supaya mereka tidak tersilap langkah dengan memilih rakan-rakan yang berakhlak buruk. Dan yang akhir sekali, ibu bapa perlulah ajak bicara ataupun mesti ambil peduli. Ajak bicara di sini maksudnya ibu bapa perlulah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak dengan lebih mesra. Ini sangat penting lah. Kalau ibu bapa dapat berbicara dengan anak-anak, jadi anak-anak tanpa segan silu boleh meluahkan masalah ataupun boleh meluahkan perasaan mereka tentang sesuatu perkara. Jadi caranya ibu bapa boleh bawa anak-anak untuk keluar makan ataupun melakukan aktiviti bersukan, bawa anak-anak pergi melancong. Jadi dengan cara ni ibu bapa boleh duduk berbincang dengan anak-anak tentang sesuatu perkara. Jadi ini juga membuktikan bahawa ibu bapa ambil peduli tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Seterusnya ialah peranan pihak sekolah. Sekolah juga memainkan peranan yang sangat penting. Okey, yang pertama S. S ialah selalu nasihat. Siapa yang beri nasihat? Pengetua dan juga guru. Guru-guru selalu memberi nasihat kepada
para pelajarnya. Okey, tidak boleh berputus asa untuk sentiasa memberi nasihat kepada para pelajar sebab nasihat yang diberikan akan selalunya akan mudah diminati oleh para pelajar. Yang kedua ialah eratkan kerjasama ataupun hubungan dengan pihak luar. Jadi ibu bapa boleh mengadakan kerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ataupun dengan badan-badan swasta ke NGO ke yang daripada pihak luar untuk menganjurkan aktiviti ataupun program di sekolah. Contohnya kalau ada program untuk kemerdekaan ataupun semangat patriotik, pihak sekolah boleh menjemput contohnya pihak muzium ke kan. Kalau untuk keselamatan boleh jemput pihak bomba kan, macam itulah. Okey, seterusnya ialah ketatkan disiplin ataupun peraturan sekolah. Ini sangat penting lah, kerana dengan disiplin akan membentuk kepribadian pelajar yang sempurna. Seterusnya olah persekitaran. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu mengubah persekitaran sekolah supaya lebih ceria, lebih kondusif dan lebih menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah. Ataupun sebagai contoh, kalau nak menggalakkan para pelajar untuk rajin membaca, pihak sekolah boleh mengubah suai pusat sumber supaya lebih menarik, lebih ceria. Jadi pelajar-pelajar akan tertarik untuk pergi ke pusat sumber dan membaca buku. Okay, seterusnya, latih sasial terpuji. Ini memang sangat penting, terutamanya melalui aktiviti co-curriculum, aktiviti kurikulum. Jadi, melalui aktiviti-aktiviti ini, pelajar akan dilatih dari segi sahsiah mereka lah, dari segi sikap kepimpinan, dari sikap bekerjasama, bertanggungjawab dan sebagainya. Dan pihak sekolah perlulah merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk membentuk sahsiah pelajar yang terpuji ini. Seterusnya, anjur program atau aktiviti. Pihak sekolah juga perlulah mengajukan program atau aktiviti yang bersesuai untuk para pelajar. Contohnya, kalau untuk sahsiah tadi boleh mengajukan kem motivasi. Kalau untuk sukan, ajukan program sukan untuk mencungkil bakat-bakat pelajar. Katakanlah pada hari itu ada untuk kemerdekaan, pihak sekolah boleh mengadakan minggu kemerdekaan dengan segala aktiviti-aktiviti yang sesuai. Seterusnya, pihak sekolah perlulah menghargai pelajar. Contohnya, pelajar yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah dalam sesuatu pertandingan. Jadi, pihak sekolah boleh memberikan seaguh hati, memberikan sijil penghargaan kepada para pelajar. Jadi, dengan cara ini, para pelajar akan lebih bermotivasi dan lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah dan sebagainya. Seterusnya kita lihat peranan pihak kerajaan. Ialah kawal atau pantau. Jadi pihak kerajaan memang berperanan penting untuk mengawal atau memantau sesuatu perkara lah. Contohnya kalau ada masalah pencemaran alam. Jadi pihak kerajaan melalui agensi yang telah dilantik ataupun agensi penguatkuasaan yang telah dilantik untuk mengawal dan memantau di sesuatu kawasan yang menyebabkan pencemaran. Kalau berlakunya masalah penebangan hutan, jadi agensi yang terlibat, agensi kerajaan terlibat atau pihak penguasa yang terlibat perlu memantau masalah pembakaran hutan ke, pembalakan hutan ke dan sebagainya sebagai contoh. Yang kedua, mengeratkan kerjasama. Jadi pihak kerajaan boleh mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Contohnya mengadakan kerjasama dengan NGO ke, dengan pihak media massa ke, untuk memudahkan lagi sesuatu program atau agenda kerajaan dilaksanakan. Seterusnya, rajin bertindak. Siapa yang rajin bertindak? Maksudnya agensi penguatkuasaan ataupun badan-badan kerajaan yang terbabit perlulah rajin bertindak untuk sesuatu isu ataupun sesuatu permasalahan. Contohnya sekarang masalah isu kehadiran pendatang tanpa izin. Jadi pihak yang terlibat perlulah mengambil tindakan yang tegas terhadap isu-isu pendatang tanpa izin. Kadang ada masalah banjir contohnya di satu kawasan. Jadi agensi yang terlibat perlulah rajin bertindak untuk mengenal pasti
bagaimana masalah ini boleh diatasi. Kemudian kerajaan juga perlu ambil tahu ataupun cakna. Jadi melalui agensi kerajaan perlu mengambil tahu permasalahan yang telah dialami masyarakat. J. Jalankan kempen atau program. Ini sangat penting ya. Jadi pihak kerajaan melalui agensi kerajaan boleh macam tadi boleh bersama dengan pihak-pihak swasta, dengan pihak-pihak luar untuk menjalankan kempen atau program. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang tujuan kempen itu dilakukan. Contohnya kempen menghargai haiwan, contohnya haiwan liar kan, di hutan yang semakin pupuh. Jadi pihak kerajaan boleh mengadakan kerjasama dengan pihak luar untuk menjalankan kempen yang mengajak masyarakat supaya menghargai kehidupan haiwan-haiwan liar. Kemudian ambil tindakan yang tegas. Ini sangat penting pihak kerajaan melalui agensi penguatkuasa ataupun jabatan ataupun kementerian ataupun agensi yang telah dilantik untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan yang boleh menjejaskan keharmonian rakyat ataupun yang boleh menjejaskan nama baik negara. Seterusnya, amalan mulia. Ini melalui kaki tangan kerajaan perlu mengamalkan integriti, iaitu melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan dengan penuh tanggungjawab. Jadi agensi ataupun anggota-anggota kerajaan, pejabat-pejabat awam perlulah berintegriti dalam melaksanakan tugas masing-masing supaya pentadbiran negara akan berjalan dengan lancar. Seterusnya, khidmat nasihat. Maksudnya pihak kerajaan ataupun agensi yang terlibat boleh memberi khidmat nasihat kepada masyarakat, kepada kelompok individu, kepada kelompok masyarakat dan sebagainya. Contohnya kalau ada agensi perikanan beri khidmat nasihat kepada para nelayan. Okey. Kemudian contohnya agensi yang terlibat dengan penternakan boleh memberi khidmat nasihat kepada para penternak dan contohnya sebagai contoh. Lihat seterusnya masyarakat. Okey, masyarakat yang pertama mesti cakna ataupun mesti ambil peduli tentang apa-apa yang berlaku di sekitar mereka. Contohnya di satu kawasan kejiranan, kita mestilah cakna ataupun mesti ambil peduli tentang masalah yang berlaku dalam kelompok masyarakat kita. Contohnya di satu kawasan perumahan, di satu kawasan kampung dan sebagainya. Mungkin di situ ada masyarakat ataupun anggota masyarakat yang memerlukan bantuan. Jadi perlu sentiasa cakna ataupun mesti ambil peduli tentang permasalahan ataupun apa-apa aktiviti yang dilakukan di kawasan kejiranan kita. Kemudian setiap anggota masyarakat perlu menganggap sesuatu isu itu atau suatu masalah itu sebagai tanggungjawab bersama. Jadi sebagai contoh, mungkin ada masalah pencemaran alam. Jadi setiap anggota masyarakat perlu memainkan peranan untuk bekerjasama mengadakan gotong royong dan sebagainya untuk menjaga kebersihan. Kemudian anggota masyarakat juga perlulah saling menghormati. Menghormati ni maksudnya menghormati adat ke, budaya ke, kepercayaan ke yang diamalkan oleh anggota masyarakat, terutamanya masyarakat di negara kita yang berbilang kaum ni. Jadi berbagai kepercayaan, berbagai adat resam, berbagai budaya. Jadi kita perlu saling menghormati. Jadi dengan hormat kita akan mewujudkan sikap toleransi dan akan memastikan negara kita ataupun anggota masyarakat itu hidup dalam keadaan yang aman, sejahtera. Seterusnya masyarakat juga perlulah yakin untuk bertindak. Contohnya kalau ada masalah di sesuatu kawasan perumahan, di kawasan kejiranan, anggota masyarakat itu melalui AJK ataupun AJK community perlulah yakin bertindak untuk mengatasi masalah yang dialami. Contohnya
Selain ada bergotong royong, mungkin boleh kalau ada masalah pencemaran, mungkin boleh membuat laporan kepada pihak yang terlibat sekiranya mengetahui sesiapa yang melakukan pencemaran. Seterusnya, mestilah mengatasi masalah. Jadi, kalau ada masalah yang dialami dalam masyarakat, dalam kelompok masyarakat itu perlulah diatasi dengan adil dan saksama. Ya. Itu yang sangat penting supaya kita nak mengelakkan perpecahan atau pertelingkahan antara anggota masyarakat. Okay, kemudian kita perlulah meraihkan jiran tetangga. Okay, meraihkan jiran tetangga ni terutamanya dalam masyarakat majmuk di negara kita ni. Contohnya kita boleh meraihkan jiran-jiran yang meraihkan sesuatu perayaan, mengadakan majlis kenduri perkahwinan dan sebagainya. Dan kalau ada jiran yang sakit juga, kita boleh bersama-sama membantu mereka dan sebagainya. Seterusnya, anggota masyarakat juga perlulah mengamalkan akhlak yang mulia. Contohnya bekerjasama, bertanggungjawab, amanah, bersopan santun bila bertutur dan sebagainya. Kemudian, masyarakat juga perlulah mengadakan kerjasama yang erat, bagai awal dengan tebing. Jadi di sinilah sangat penting pihak yang dilantik untuk sebagai JKK, ahli jawatan kuasa di suatu komuniti itu untuk memainkan peranan untuk mewujudkan kerjasama yang erat dalam sesuatu komuniti masyarakat. Jadi dengan kerjasama yang erat ini, sesuatu komuniti masyarakat itu akan harmoni akan harmoni dan tidak akan berlaku pergaduhan antara anggota masyarakat. Okay, seterusnya, anjurkan aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti kemasyarakatan ni seperti bergotong royong. Mungkin kalau ada majlis perkahwinan, boleh bergotong royong untuk melaksanakan majlis tersebut. Bergotong royong membersihkan kawasan perumahan. Inilah, ataupun boleh mengadakan aktiviti sukarelawan. Inilah aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti kemasyarakatan ini sangat penting supaya semua anggota komuniti masyarakat boleh bersama-sama boleh bersama, boleh saling kenal, mengenali antara satu sama lain. Dan akhir sekali ialah T, iaitu anggota masyarakat perlulah berani untuk terima teguran secara berlapang dada. Contohnya, kalau ada satu jiran menegur jiran yang lain, mereka perlu menerima teguran itu secara berlapang dada untuk mengelakkan salah faham ataupun untuk mengelakkan pertelingkahan antara jiran. Seterusnya ialah peranan yang terakhir ialah media massa. Okay. M ialah menjalin kerjasama. Macam cikgu sudah ulang tadi, menjalin kerjasama pihak media, menjalinkan kerjasama dengan pihak luar. Contohnya menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk sesuatu program. Kemudian yang penting sekali, pihak media massa perlulah mengedit paparan atau maklumat yang melanggar etika penyiaran. Contoh ini sangat pentinglah. Dia perlu edit terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan segala maklumat kepada masyarakat. Kemudian D ialah dedah kebenaran. Pihak media massa perlulah mendedahkan berita-berita yang sahih ataupun yang benar sahaja. Bukan berita-berita yang palsu yang boleh mencetuskan kerunsingan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, media massa juga perlu memberikan informasi yang terkini dan sahih. Ini sangat penting. Informasi yang terkini dan mesti sahih, mesti sah. Bukan informasi yang terkini tetapi yang palsu yang mengandungi unsur-unsur fitnah. Jadi sekarang ni media sosial seolah-olah lebih banyak dianggap telah menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang tak benar tentang seseorang individu ataupun organisasi ataupun apa saja yang tak sahih yang tak sahih ataupun yang tak benar. Jadi media massa perlulah bertindak jujur integriti
dalam memberikan informasi terkini kepada anggota masyarakat. Seterusnya, pihak media massa juga boleh mengajukan aktiviti program yang berkaitan dengan negara ataupun program-program yang boleh memberi manfaat kepada anggota masyarakat. Okay, seterusnya, M ialah mengelakkan isu sensitif atau perkauman. Ini sangat penting dalam masyarakat majmuk di negara kita. Jadi, media massa memang memainkan peranan untuk mengelakkan ataupun mengeluarkan berita-berita ataupun maklumat-maklumat yang ada unsur isu-isu sensitif ataupun isu-isu perkauman. Kerana media massa ni memang tersebar luas di seluruh dunia. Jadi perkara ini boleh menyebabkan berlakunya perpecahan kaum ataupun berlakunya pertelingkahan kaum di negara kita. Kita perlu elakkan supaya keharmonian dan keamanan yang kita kecapi selama ini terus terpelihara. Dan pihak media massa juga perlulah ambil peduli ataupun cakna tentang masalah-masalah yang berlaku di negara kita. Contohnya sekarang, contohnya lah masalah pembakaran hutan secara terbuka. Jadi pihak media massa boleh mengeluarkan dokumentasi ataupun video-video paparan video ataupun berita-berita berkenaan dengan tentang contohnya pembakaran terbuka. Ini maksudnya dia ambil tahu tentang permasalahan yang berlaku di negara kita. Seterusnya, selalu mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini sangat pentinglah. Sebagai pihak media massa memang perlu mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia untuk memastikan tidak melanggar undang-undang dan tidak menjejaskan masyarakat lah. Ini sangat penting ya. Okay, seterusnya, sedar tanggungjawab sebagai ejen sosial. Jadi pihak media massa ni memang sangat penting sebagai ejen sosial lah. Maksudnya pihak media massa ni memberi kesedaran kepada masyarakat sebab media massa kita ketahui memang memainkan peranan dan memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat. Seterusnya, pihak yang terlibat dalam media massa ni perlulah mengamalkan amalan yang mulia dan mengamalkan etika dalam pekerjaan lah. Jadi dengan amalan mulia dan beretika ini akan memastikan segala maklumat-maklumat yang disampaikan ataupun yang disebar luaskan ini adalah maklumat-maklumat yang benar sahaja, bukan maklumat-maklumat yang palsu ataupun maklumat-maklumat yang mengandungi unsur-unsur fitnah yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat di negara kita, terutamanya masyarakat majmuk di negara kita yang berbagai kaum. Seterusnya, kita sama-sama buat satu latihan pengukuhan supaya kamu boleh faham tentang teknik abjad ini. Jadi, soalannya, pendidikan memainkan peranan besar dalam pembentukan perpaduan kaum yang harmoni di negara kita. Soalannya, jelaskan peranan-peranan pihak sekolah untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Jadi contohnya cikgu tadi sekolah kan, cikgu ambil, contohlah cikgu ambil S, iaitu selalu nasihat, E, eratkan kerjasama ataupun hubungan dengan pihak luar, dan A, anjur program atau aktiviti. Lihat ya contohnya. Okay, peranan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan pelajar ialah guru-guru selalu memberi nasihat kepada para pelajar supaya sentiasa menghargai perpaduan kaum. Hal ini demikian kerana segala nasihat yang diberikan oleh guru-guru akan mudah diingati oleh para pelajar. Sebagai contoh, guru menasihati pelajar supaya tidak menghina amalan adat resam, budaya dan kepercayaan kaum lain. Kesannya, pelajar akan menghormati amalan budaya kaum lain sekaligus perpaduan kaum dapat dibentuk.
Jelaslah bahawa nasihat para guru merupakan peranan yang boleh dimainkan oleh pihak sekolah untuk menyemai benih perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Ini yang S tadi. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Selain itu, peranan yang harus dimainkan oleh pihak sekolah untuk mengekalkan perpaduan kaum ialah pihak pentadbir boleh mengadakan kerjasama dengan pihak luar untuk mengadakan program berkaitan perpaduan. Hal ini demikian kerana kerjasama yang dijalinkan dengan pihak luar akan dapat memantapkan lagi amalan perpaduan dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh bekerjasama dengan Jabatan Perpaduan Daerah untuk mengadakan program berkaitan perpaduan dengan pelbagai bentuk aktiviti yang menarik. Kesannya, pelajar lebih mengetahui akan kepentingan perpaduan di negara kita melalui program-program yang dijalankan. Benarlah bahawa kerjasama antara pihak sekolah dan pihak luar dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Okay. Untuk isi yang ketiga tadi, di samping itu, pihak sekolah boleh menganjurkan program atau aktiviti perpaduan di peringkat sekolah untuk mengekalkan perpaduan kaum dalam pelajar. Hal ini demikian kerana aktiviti yang dirancang akan dapat menarik minat pelajar untuk melibatkan diri. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan aktiviti lakon drama perpaduan, nyanyian lagu bertemakan perpaduan, peragaan fashion, busana tradisional pelbagai kaum dan sebagainya. Kesannya, perpaduan pelajar yang berbagai kaum dapat dipupuk melalui aktiviti perpaduan yang dijalankan. Terbuktilah bahawa aktiviti perpaduan di sekolah dapat mengukuhkan lagi perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Baiklah. Tadi yang cikgu terangkan tadi adalah tentang peranan pelbagai pihak, 6 pihak. Soalan yang berkaitan dengan langkah, tindakan, fungsi, peranan dan tanggungjawab. Tapi bagaimana kalau soalan tulisan kamu berkaitan dengan punca, sebab dan faktor? Jadi kamu boleh menggunakan segala isi ataupun maklumat abjad yang telah cikgu berikan tadi untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan punca, sebab dan faktor. Jadi bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, iaitu pelajar hanya perlu menambah perkataan tidak pada pangkal isi fakta. Okay? Kalau soalan tentang punca faktor, kamu tambah perkataan tidak sahaja pada setiap pangkal fakta yang cikgu berikan tadi, isi yang cikgu berikan tadi. Contoh. Contoh soalan berkaitan dengan langkah ke, tindakan ke, tanggungjawab ke, contoh macam ni. Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak mereka minat bersukan? Jadi contoh jawapan kita pilih tadi kan. Contohnya langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa ialah mereka perlu membelikan peralatan sukan yang diminati oleh anak-anak. Contohnya lah. Ini maksudnya ibu bapa beri sokongan tadi kan. Seterusnya, jadi kalau soalan tu tentang punca ke, sebab ke, faktor, jadi contohnya soalannya, apakah punca yang menyebabkan anak-anak tidak berminat dalam aktiviti bersukan? Jadi contoh jawapannya, punca yang menyebabkan anak-anak tidak berminat dalam aktiviti bersukan ialah ibu bapa tidak membelikan peralatan sukan yang diminati oleh anak-anak. Jadi tambah saja perkataan tidak. Kalau macam tadi, contohlah peranan kerajaan. Kerajaan perlu menganjurkan program atau aktiviti untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Jadi kalau punca kamu tulislah pihak kerajaan ataupun pihak agensi kerajaan terlibat tidak menganjurkan program atau aktiviti yang boleh memberi kesedaran kepada masyarakat. Macam tu. Kita lihat contoh. Langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk menarik minat anak-anak bersukan ialah mereka perlu membelikan peralatan sukan yang diminati oleh anak-anak. Hal ini demikian kerana peralatan sukan yang lengkap akan memudahkan anak-anak untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Sebagai contoh, jika anak-anak berminat dalam sukan bola sepak, ibu bapa boleh membelikan sepasang kasut bola yang sesuai untuk anak mereka.
Hal ini akan menyebabkan anak-anak lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan yang diminatinya. Jelaslah bahawa pembelian peralatan sukan akan dapat menarik minat anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sukan. Ini kalau tindakan peranan ibu bapa. Bagaimana kalau punca pula? Tadi macam tadi kan? Okey. Punca yang menyebabkan anak-anak tidak berminat dalam aktiviti bersukan ialah ibu bapa tidak. Kita tambah perkataan tidak. Ibu bapa tidak membelikan peralatan sukan yang diminati oleh anak-anak. Hal ini demikian kerana tanpa peralatan sukan yang lengkap akan menyukarkan anak-anak untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Sebagai contoh, anak-anak yang berminat dalam sukan bola sepak. Sebagai contoh, anak-anak berminat dalam sukan bola sepak tetapi ibu bapa tidak membelikan sepasang kasut bola sepak yang sesuai untuk anak mereka. Hal ini akan menyebabkan anak-anak tidak bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan yang diminatinya. Jelaslah bahawa anak-anak tidak berminat dalam aktiviti sukan jika ibu bapa tidak menyediakan peralatan sukan yang sesuai. Semoga video pendidikan pada kali ini akan membantu para pelajar untuk menghasilkan sebuah penulisan karangan yang baik dan dengan cara yang lebih mudah. Jadi cikgu harap kamu dapat kongsikan rakaman video pendidikan ini kepada rakan-rakan yang lain supaya amal jariah cikgu ini terus mengalir. InsyaAllah. Jadi cikgu mengucapkan terima kasih kepada para pelajar yang sudi like, share dan subscribe video pendidikan cikgu ini. Sekian, terima kasih.